Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan terus menyalurkan peruntukan kepada Sarawak untuk melaksanakan penyukatan Tanah Hak Adat Bumiputera NCR. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat ini lebih 1.2 juta hektar tanah NCR telah diukur secara permita melalui inisiatif baharu pengukuran tanah NCR yang mula dilaksanakan pada 2010. Sekarang ini kita telah pun membuat penyukatan melalui inisiatif baru dan kalau tidak silap saya, kita sudah berjaya menyukat lebih daripada 1.2 juta hektar. Dan ada juga untuk yang disukat berdasarkan pada permohonan secara individu. Dan kita mempunyai komitmen untuk kita meneruskan program ini selagi ianya dikehendaki. Katanya Sarawak komited untuk meneruskan inisiatif tersebut bertujuan untuk memberi pemilikan sah untuk tanah NCR. Malah kerajaan negeri sudah memperuntukkan 40 juta ringgit untuk inisiatif itu dan ia boleh dipohon berdasarkan keperluan. Beliau ditemui media pada perasmian Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau 2025 di Batu Danau Limbang. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah berkata, Kerajaan Sarawak di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT sedang menumpukan usaha untuk menjadikan Limbang dan Lawas sebagai pusat pengeluaran kerbau secara komersial. Katanya MFICOT kini sedang menjalin kerjasama dengan syarikat luar untuk menubuhkan kilang memproses susu kerbau untuk dijadikan keju. Bagi menyokong usaha itu, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan geran berjumlah 6 juta ringgit kepada Sarawak Bisaya Charitable Trust untuk mengusahakan penternakan kerbau secara komersial. Keterlibatan masyarakat sangat dialu-alukan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Mengenai Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau, beliau berkata, pesta itu berupaya mengangkat sektor pelancongan di Limbang. Ia juga akan menyerlahkan keunikan budaya masyarakat Bisaya yang sinonim dengan Lumba Kerbau. Untuk itu, Kerajaan Sarawak bercadang untuk menaik taraf prasarana tapak pesta dalam rancangan Malaysia ke-13. Selain itu, cadangan pembinaan tebingan Batu Danau juga akan dimasukkan dalam RMK 13 di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Sebuah lagi klinik kesihatan akan dibina di kawasan Simpang Layar di Betong. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah memaklumkan projek itu melibatkan dana 16 juta ringgit. Klinik baru itu adalah tambahan kepada dua lagi projek kesihatan yang dirancang di Sepauh, iaitu sebuah klinik bernilai 36 juta ringgit dan sebuah pusat hemodialisis bernilai 5 juta ringgit. Menurut beliau, klinik kesihatan dan semua projek pembangunan di Betong dapat direalisasikan hasil kewujudan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Beliau berterima kasih kepada Premier Sarawak atas perubahan BDDA dengan peruntukan pembangunan sebanyak 15 bilion ringgit. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban turut memberi komitmen akan berusaha bersama-sama wakil rakyat yang lain membangunkan sosioekonomi dan kecemerlangan pendidikan di bahagian Betong. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada sambutan gawai daya anjuran Kelab Sosial dan Rekreasi Saribas di Kuching. Projek lampu jalan kampung yang dilaksanakan sejak 2002 melibatkan 8 fasa kini siap sepenuhnya dengan 57,000 unit lampu telah dipasang di 6,500 kampung seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata projek tersebut dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan dilaksana Sarawak Energy Berhad. Jelas beliau, usaha itu membuktikan keprihatinan kerajaan dalam memastikan rakyat menikmati kemudahan asas yang lengkap. Jadi kita nak bersifat inklusif. Apa yang dirasa dan dinikmati oleh penduduk di kawasan urban dan kawasan bandar juga dapat dinikmati oleh para penduduk di kawasan luar bandar. Supaya suatu hari kelak apabila mereka dapat kita bawa ke dalam arus perdana pembangunan, maka
kita dapat meseimbangkan pembangunan di seluruh Sarawak. Di Samarahan, lebih 500 unit lampu jalan telah siap dipasang di 115 buah kampung di bawah fasa 8 projek tersebut. Manakala projek fasa 9 pula akan dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 melibatkan pemasangan sebanyak 16,400 unit lampu jalan di seluruh negeri dengan anggaran kos RM47 juta. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan penyerahan projek lampu jalan kampung fasa 8 di Kampung Merdang Lumut, Samarahan. Sarawak kekal negeri contoh dalam aspek perpaduan, keharmonian dan kemajuan hasil dasar kerajaan negeri yang inklusif. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, dasar itu adalah untuk memastikan tiada kaum dipinggirkan dalam aspek pembangunan. Oleh itu, katanya penting untuk mengekalkan kestabilan politik bagi meneruskan agenda pembangunan negeri ke arah kemakmuran Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee berkata Sarawak bertuah kerana kepelbagaian kaum, agama dan budaya menjadi tonggak kekuatan negeri. Keharmonian dan perpaduan sedia ada wajar dikekalkan dengan menolak unsur negatif seperti ekstremis agama atau fahaman sempit yang boleh memecah belahkan masyarakat. Datuk Sri Lee berucap pada Majlis Gawai Raya Dun Senadin di Miri. Penganjuran Tematu Ethnofest 2025 bukan sekadar sambutan kebudayaan, malah menjadi platform penting untuk mengeratkan silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Kitang. Adun Batu Kitang Datuk Loh Kerchiang berkata penganjurannya boleh dijadikan platform mengetengahkan budaya masyarakat Bidayuh. Datuk Loh berpendapat kepelbagaian budaya wajar diraikan bersama oleh semua kaum dan tidak hanya terhad kepada komuniti Dayak sahaja. Melalui usaha itu, masyarakat akan lebih memahami budaya sesebuah kaum yang akan mengukuhkan toleransi dan perpaduan rakyat. Beliau berucap pada perasmian Tematu Ethnofest 2025 di Dewan Serbaguna Kampung Tematu dekat Kuching. Acara itu dahulunya dikenali sebagai Karnival Gawai Tematu dan diberi nafas baharu melalui penjenamaan semula kepada Tematu Ethnofest bersempena edisi ke-10 penganjurannya. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya persembahan kebudayaan, Bitanding Dayung Gawia 2025, pameran oleh agensi kerajaan, pemeriksaan kesihatan percuma dan program derma darah. Di Simunjan, 24 kontijen menyertai program Niti Daun bersama Gawai Dayak Peringkat Daerah Simunjan semalam. Acara yang berlangsung di Pekan Simunjan disertai Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sabi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Tris. Rodiah menyifatkan acara itu satu perayaan kebudayaan yang unik mengetengahkan pakaian tradisi, muzik dan tarian tradisional masyarakat Dayak khususnya kaum Iban. Malah program itu menjadi medium penyatuan kaum kerana turut disertai komuniti lain. Oleh itu, Rodiah menekankan pentingnya untuk terus menyemai perpaduan sedia ada serta mengangkat budaya tempatan. Tanggungjawab itu perlu dikalas generasi muda untuk memelihara identiti dan budaya kaum masing-masing. Salah satu langkah yang boleh diambil adalah melalui penganjuran pelbagai program pendidikan atau simposium budaya. Untuk acara Niti Daun, Rodiah berharap program itu dapat diteruskan dan dijadikan acara tahunan pada masa akan datang. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.